Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda bersama saya Syaf Syukri dan ini Awani Sarawak. Kita saksikan antara paparan utama untuk malam ini. Niat tiket, saya belanja kedai aja. Mesti ada income, revenue. Kerajaan Sarawak tetap laksana PPSMI tahun depan. Dan tabung infrastruktur pelancongan dilancar di Kuching. You all got how much in your reserve? 30 billion. Every year 11 billion. 3 years you got nothing left. Itu kenyataan Menteri Kewangan Lim Guan Eng yang mengundang kecaman dalam kalangan pemimpin Kerajaan Negeri Sarawak. Apa yang didakwa Guan Eng itu jelas tidak berdasarkan fakta sebenar keadaan ekonomi Sarawak dan ini reaksi Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg. Saya belanja 11 bilion berteraskan pada petani. Mana hasilnya dulu? Income kita mana? Kena nyata kalau 11 bilion 3 tahun 33 bilion mana? Kita ada reserve lebih 30 bilion. Jadi kalau 11 bilion kita belanja 3 kali 3 tahun habis reserve. Ya katanya kita reserve 30 bilion adalah hasil pengurusan parti orang Sarawak. Kalau kita si urus dengan baik, jauh pawi kita dapat 30 bilion. Kerana kita adalah kerajaan bertanggungjawab. That's why we got the result. Tegas Abang Johari lagi, mengapa hanya perbelanjaan yang diambil kira dan mengapa pula pendapatan diketepikan? Sedangkan untuk tahun 2019, Sarawak mempunyai hasil keuntungan atas ekspor minyak dan gas sebanyak 3 bilion ringgit. Itu belum mengambil kira adanya satu lagi hak ke atas minyak dan gas yang bakal diumum pada hujung tahun nanti. Kedua, niat tiket, saya belanja kedai aja. Mesti ada income, revenue. Kita belanja 11 habis. Ya, kita ada stream income. Income disebutnya. Kita ada dividen, kita ada royalty, kita ada premium, dan kita ada hasil cukai. Tahun tu saya laksanakan cukai atas ekspor minyak dan gas 5%. Bagi Menteri Pelancongan, Kesenian, Kebudayaan, Belia dan Sukan Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah, kenyataan sebegitu tidak seharusnya keluar dari mulut seorang Menteri Keuangan. Realitinya, Sarawak adalah antara penyumbang terbesar ekonomi negara. Patutnya beliau arif tentang bagaimana bajet dibuat, bagaimana budgeting procedures. Dan bukannya diambil kalau reserve tu sebanyak begitu dan kita hanya menggunakan reserve untuk bajet 1 tahun yang akan datang. Tegasnya, jika pengurusan kewangan Sarawak tidak berhemah, bagaimana wang simpanan kerajaan negeri mampu mencecah sehingga 30 bilion ringgit? Kalau kita lihat negeri Sarawak dari segi pandangan international rating agencies macam Moody's, Standard & Poor, RAM, semua memberi perspektif yang begitu baik sekali. Bukannya untuk 1 tahun, 2 tahun yang lepas, tapi the last 10 years. Tiap-tiap tahun dia telah memberi komen yang begitu baik tentang pengurusan keuangan negeri. Dan ini menunjukkan bahawa kerajaan negeri telah ditadbir dengan begitu baik dari segi fiskal ataupun dari segi financialnya. Tambahnya, kerajaan Sarawak tidak perlu bergantung dengan wang simpanan untuk membuat belanjawan negeri kerana Sarawak juga mempunyai pendapatan lain. Kerajaan Sarawak tidak akan menarik balik cadangan pengajaran dan pembelajaran matematik dan sains dalam bahasa Inggeris PPSMI. Program tersebut akan tetap diteruskan bermula sesi kemasukan pelajar tahun 1 pada Januari 2020. Menurut Menteri Muda Pendidikan Sains dan Penyelidikan Teknologi Dr. Anwar Rapai,
Sarawak satu-satunya negeri yang menjalankan program itu. Justru kerajaan negeri akan memastikan ia berjalan dengan jayanya. Dr. Anwar berkata demikian bagi membidas laporan portal dalam talian yang melaporkan pelaksanaan itu telah mendapat bantahan guru dan kumpulan pendesak Melayu. Persatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan NUTP juga sebelum ini turut tegaskan bahawa PPSMI bukanlah penyelesaian bagi masalah penguasaan bahasa Inggeris yang lemah dalam kalangan pelajar. Presidennya Amiruddin Awang berkata, kerajaan sebaliknya perlu mengatasi masalah kebimbangan berhubung kualiti guru dan mengkaji semula silibus subjek bahasa Inggeris. Sementara itu, Dr. Anwar Rapai menambah isu penggunaan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris bukan satu masalah utama di Sarawak. Malah ia merupakan sebuah program dan bukannya polisi untuk semua ikuti. Jelasnya lagi, menerusi Perjanjian Malaysia 1963, Sarawak bebas menggunakan bahasa Inggeris. Malah ujarnya penggunaan bahasa Inggeris juga tidak menjadikan seseorang itu kurang patriotik dan kurang jati diri sebagai rakyat Malaysia. Selepas ini, membangun ekonomi penduduk di jantung Borneo. Bertemu semula. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg seru golongan belia Islam Sarawak untuk kuasai ilmu pengetahuan. Jelasnya bukan hanya ilmu agama, golongan itu juga perlu kuasai teknologi digital selari dengan arus kemajuan. Sebab itu kita menggalakkan anak-anak Islam untuk menumpukan perhatian kepada pendidikan dan seterusnya mempunyai ilmu-ilmu yang terkini, berteraskan kepada perubahan yang sangat ketara di dunia pada hari ini, termasuklah penggunaan barang-barang dan device yang canggih di dalam kita hendak mencari kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat ini. Hal ini penting bagi menjamin masa depan cerah buat Sarawak dengan meningkatnya golongan intelektual. Beliau berkata demikian ketika menghadiri majlis kesyukuran Aidilfitri agensi-agensi Islam Sarawak pada Jumaat di Kuching. Majlis turut dihadiri Yang di-Pertua Negeri Tun Abdul Taib Mahmud. Tabung Infrastruktur Pelancongan atau Tourism Infrastructure Fund TIF berjumlah RM1 bilion dilancarkan di Kuching. Ia ditawarkan kepada pengusaha pelancongan yang berminat membangunkan industri pelancongan negara. Di bawah pembiayaan TIF ini, kadar faedah pinjaman yang diberikan adalah dari 4% hingga 5.5% setahun. Ia meliputi pembelian tanah, pembinaan bangunan, mesin peralatan dan aset-aset berkaitan pelancongan. Semua permohonan TIF ini akan dipertimbangkan berdasarkan daya maju projek bagi sektor pelancongan. Permohonan yang telah disokong Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya akan dipanjangkan kepada Bank Pembangunan Malaysia Berhad untuk penilaian akhir dan kelulusan pinjaman. Satu perkembangan sihat dalam menarik kehadiran pelawat ke negara ini. Namun, perkara ini tidak akan beri makna apa-apa jika tidak dimanfaatkan sebaiknya pemain industri pelancongan. Ini harapan Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia, Datuk Muhammadin Ketapi. I hope more industry operators will take advantage
of the financing facility with a subsidized financing rates provided by Bank Pembangunan Malaysia under the Tourism Infrastructure Fund to create and innovate more tourism products that will help us attract more overseas visitors to come experience the beauty of Malaysia. 30 juta pelancong asing disasarkan berkunjung ke negara ini sempena tahun melawat Malaysia 2020 dengan penjanaan pendapatan sebanyak 100 bilion ringgit. Jantung Borneo atau Heart of Borneo HOB adalah kawasan hutan hujan tropika seluas 22 juta hektar. Ia habitat pelbagai jenis hidupan liar seperti orangutan, harimau dahan, gajah kerdil Borneo serta badak Sumatera. Media Malaysia berkesempatan dibawa melawat ke beberapa lokasi projek perintis tabung hidupan liar sedunia WWF di Kalimantan Barat, Indonesia. Projek perintis ini hasil kerjasama WWF Jerman, Indonesia dan Malaysia bagi tingkatkan pendapatan rakyat di hutan tropika. HOB mewujudkan hubungan ekologi antara kawasan terlindung dengan kawasan gunaan tanah yang lain dalam kawasan Brunei Darussalam, 2 negeri di Malaysia iaitu Sabah dan Sarawak dan 4 wilayah Indonesia di barat, tengah, timur dan utara Kalimantan. Bagi projek koridor antara sempadan HOB, ia merangkumi bahagian utara Kalimantan Barat sehingga ke bahagian tengah Seri Aman hingga Kapit di Sarawak. Tentunya untuk memperkuat agroforestry di kawasan ini. Ada kurang lebih 6 jenis tanaman yang dikembangkan di sini yang bernilai ekonomi itu. Jengkol, durian, petai, rambutan, tengkawang. Itu akan kita kembangkan di sekitar 25 hektar kawasan ini. Projek ini menyumbang kepada 5 tonggak utama di bawah pelan tindakan HOB seperti yang disokong kerajaan Malaysia dan Indonesia. Pengurusan antara sempadan, pengurusan kawasan terlindung, pengurusan sumber alam secara mampan, ekopelancongan dan pembangunan keupayaan. Antara sektor yang diceburi termasuk getah, lada, ikan arowana dan kelapa sawit yang melibatkan 10 kelompok pembangunan bagi tujuan projek perintis inisiatif iklim antarabangsa IKI oleh WWF. Bahagian terlibat dalam projek ini mereka berkongsi perbezaan dahulu dan sekarang. Kerana awal melakukan perubahan ini, jadi keuntungannya agak tipis, tapi untuk tahap yang kedua kami dah melakukan perubahan sehingga adalah untuk nilai ekonomi sudah mulai agak membaik gitu. Jadi peningkatannya daripada dulu, jadi agak meningkatlah meningkat. Jadi tidak macam dulu. Untuk selama ini kualitas bokarnya sudah sangat baik sih. Kalau bokar kering keliling dari pendampingan WWF ini sudah cukup baik. Karena menurut saya tidak juga sulit, karena masyarakat kita dari turun-menurun itu sudah kerjanya di karet ini, kebun karet. Nah, karetnya sudah ada, bukan nanam baru ya. Nah, tinggal cara kerja nyadap dan lain sebagainya, cara kerja memproduksi itu aja yang perlu diubah. Dengan itu, sekian Awani Sarawak untuk hari ini. Saya Syaf Syukri mengucapkan salam hormat dan selamat berhujung minggu.